kita menyambut Isra' Mi'raj, ya. Kalau kita melihat Isra' Mi'raj tu antara ujian pada ketika itu bagi para sahabat, bagi mereka yang telah beragama Islam, ialah ujian akidah, ya. Mereka diuji dengan ujian akidah. Bayangkan ketika itu Islam ketika itu dalam keadaan susah, Nabi mengalami kesukaran untuk memberi kefahaman, nak menyebarkan Islam dalam keadaan yang cukup kepayahan. Tapi bila mana Nabi SAW dapat berjaya mengumpulkan, ya, ketika itu Abu Jahal mengumpulkan, ya, penduduk Mekah berkumpul dekat situ, dan ketika itu Nabi SAW menyampaikan satu berita tentang satu peristiwa yang besar, itu Isra' dan Mi'raj. Dan mungkin pada ketika itu persoalan yang saya nak buat pada malam ini, tuan-tuan dan sekalian, kalaulah ya seandainya kita berada pada ketika itu, cuba kita dok bayangkan pada ketika itu Nabi berada di hadapan kita, Nabi sedang berucap, dan ketika itu kita berada di kalangan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada ketika itu. Kita mungkin terfikir, oh mungkin ketika ini Nabi nak sampaikan satu benda yang best, ya. Nabi akan ceritakan tentang ketuhanan, Nabi akan ceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tup-tup Nabi SAW menceritakan tentang satu berita yang tak masuk di akal, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi apa jadi tuan-tuan dan sekalian, kita lihat apa yang terjadi pada ketika itu ialah ada di kalangan mereka yang telah Muslim akhirnya murtad gara-gara tak percaya dengan berita yang Nabi bawakan pada ketika itu, ya. Muslimin muslimat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bawa, ya, rentetan kisah itu pada ketika hari ini. Kita dah tak ada dah Isra' Mi'raj, cuma kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Cuba kita hari ni kita bawa konteks kehidupan kita hari ni, ya. Allah uji kita dengan COVID-19 ni, ya, coronavirus disease 2019 ni, tuan-tuan dan puan sekalian, yang tak pernah saya sendiri pun tak pernah fikir, ya, boleh jadi macam ni. Sampaikan masjid kita tak boleh solat Jumaat berjemaah, tak boleh solat berjemaah 5 waktu. Tak pernah saya terfikir kita boleh berhadapan dengan peristiwa ini. Mungkin kita tengok, ya, perbahasan kitab-kitab fiqh dah sebut dah, kalau jadi begini apa nak buat dan sebagainya. Cuma mungkin waktu kita baca kitab fiqh tu kita fikir akan jadi ke benda ni, ya. Rupanya jadi, tuan-tuan dan sekalian. Maka ketika ni, ya, saya kata saya tak pernah terfikir hari ni satu hari first time tak ada solat Jumaat satu Malaysia. Bayangkan tuan-tuan dan sekalian. Jadi ini adalah ujian akidah buat kita, ya. Macam kita tengok Isra' dan Mi'raj itu, ya, mereka tak percaya dengan peristiwa yang tak boleh masuk akal ni. Hari ni kita ni COVID-19 tak masuk akal juga, dengan makhluk Allah yang sangat halus yang tak nampak dengan mata kita ni, ya, tuan-tuan sekalian, tapi boleh menjadikan semua orang susah payah. Bayangkan doktor bersusah payah, tak tidur malam, bersengkang mata, ya. Mereka ada yang terkorban, yang telah menghadapi keadaan yang kita pun sedih melihat, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian yang tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini Allah uji kita dengan ujian COVID-19 ini, ujian akidah bagi kita, ya. Sebab tu saya nak sebut kat sini, tuan-tuan sekalian, apakah kita meyakini bahawasanya ia adalah ujian daripada Allah, ya? Apakah hikmahnya, ataupun kita hanya ambil sambil lewa je, alah ni benda biasa, ataupun kita nak ambil satu sudut pandang yang berbeza. Ini adalah ujian Allah kepada kita. Allah nak tengok sejauh mana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita ni yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita sudah hilang tawakal kepada Allah, ataupun mungkin ada di kalangan kita yang menyalahkan, kenapa mempersoalkan kenapa Allah uji kita macam ni, ya. Mungkin ada orang terfikir, kenapalah Allah ini zalim, mungkin dia kata begitu, sedangkan Allah tidak zalim. Saya cuma timbulkan persoalan. Mungkin ada yang berfikiran, kenapa Allah ni zalim? Habis tu aku dah tak, kerana virus ini yang Allah jadikan, aku dah susah dah ni, ya. Tak boleh bekerja, hilang sumber pendapatan, kena cuti tanpa gaji dan sebagainya. Nanti mungkin kita fikir Allah ni zalim lah, Allah, tuan-tuan. Itu saya katakan ini ujian akidah buat kita.